Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita berjumpa lagi dalam kelas Merdeka Islam untuk kali yang kedua. Okey, untuk pelajar tingkatan 1, insya-Allah saya doakan semua pelajar dalam keadaan yang sihat walafiat. Mudah-mudahan semua pelajar dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tajuk dalam bidang yang kedua, iaitu bidang hadis. Dalam buku teks kita, bahagian hadis ni kita boleh tengok muka surat 49, bermula muka surat 49. Okey, muka surat 50 tu dia ada tajuk yang pertama untuk hadis. Tajuk dia ialah hadis sumber hukum. Okey, hadis sumber hukum. Okey, kita tengok teruslah apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, hadis ni adalah bidang yang kedua ya. Okey, apa dikata? Terdapat 4 sumber hukum dalam Islam iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Hadis ialah sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Okey, secara umum dikata kat sini, kita yang namanya orang Islam ni kita ada 4 sumber hukum yang utama. Kita ada 4. Okey, dia dah ranking ya. Ranking yang pertama, kedua, ketiga dan empat. Yang pertama kita ada Al-Quran. Nombor 1. Yang kedua kita ada hadis. Yang ketiga kita ada ijma' dan yang keempat kita ada qiyas. Ijma' dan qiyas ni kita tak akan sentuh lagi. Apa yang kita akan belajar hari ni adalah berkenaan dengan hadis, iaitu sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Okey, di sini yang ada kotak-kotak tu warna pink, warna biru, warna kuning tu antara kitab hadis yang menjadi rujukan utama, kitab yang muktabar, yang masyhur. Okey, cuba kita berkenalan sikit dengan kitab ni. Antaranya kitab hadis yang masyhur, antaranya yang pertama Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian kita ada lagi Sunan Abi Dawud. Kemudian yang keempat warna biru ni Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi dan Musnad Ahmad. Ini antara 9 kitab hadis yang menjadi rujukan utama kita orang Islam. Itu sekadar pengenalan kitab-kitab hadis yang ada. Kemudian tengok pula apa yang dimaksudkan dengan hadis. Dari segi bahasa, hadis ni membawa maksud kata-kata atau baharu. Kemudian tu dari segi bahasa, kalau kita cari dalam kamus apa maksud hadis, tu ada dua maksud dia, kata-kata atau baharu. Kemudian kita tengok seterusnya dari segi istilah. Istilah dia kata apa? Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada berbentuk 4 perkara. Yang pertama percakapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga pengakuan atau persetujuan, dan yang keempat adalah sifat. Okey, secara mudah nak faham, hadis ni apa benda? Hadis sesuatu yang datang daripada Nabi, sama ada percakapan Nabi. Maksud dia gini, benda yang dikatakan oleh Nabi, disebut oleh Nabi, yang keluar daripada mulut Nabi, maka tu adalah hadis dalam bentuk percakapan. Yang kedua pula dari segi perbuatan, benda yang dilakukan oleh Rasulullah, benda yang Nabi buat, sama ada Nabi berjalan, Nabi duduk, Nabi bangun. Perbuatan Nabi itu sendiri disebut sebagai hadis. Kemudian yang ketiga kita ada pengakuan atau persetujuan. Pengakuan atau persetujuan ni sesuatu benda yang Nabi tak suruh kita buat dan Nabi tidak melarang bila Nabi tengok ada sahabat-sahabat buat benda tersebut. Itu adalah pengakuan atau persetujuan. Benda yang Nabi tak larang dan Nabi tak suruh buat. Itu nama dia pengakuan dan persetujuan. Dan yang keempat, sifat-sifat Nabi. Apa yang kita boleh tengok pada sifat-sifat Nabi itu sendiri pun disebut sebagai hadis juga. Harap-harap mudahan jelas lah. Kemudian kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 51. Hadis mempunyai dua kumpulan penting, dua komponen penting, iaitu sanad dan matan. Untuk memahami kedua-dua komponen ini, lihat contoh hadis yang berikut.
Poin penting sini adalah sanad dan matan. Dua komponen yang penting, sanad dan matan. Okey, kita tengok yang warna pink ni. Yang ni disebut sebagai sanad. Sanad ni apa dia sanad? Okey, kemudian dia ada matan. Ni adalah matan. Okey, kita tengok maksud yang pertama sekali. Sanad, apa dia sanad? Sanad pada bahasa adalah sandaran. Dari segi istilah pula adalah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Kalau kita tengok sini kan. Qala. Pelajar boleh tengok kotak yang warna hijau ni, yang start daripada tulisan warna hijau. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Ali ibn Abdullah haddatsana Yahya ibn Sa'id haddatsana Sufyan qala haddatsani Mansur. Semua ni adalah rangkaian perawi. Yang nama-nama perawi tu yang warna pink tu, Imam Al-Bukhari. Kemudian berkata pula siapa? Ali bin Abdullah. Kemudian berkata pula Yahya bin Sa'id. Berkata pula Sufyan, berkata pula Mansur, berkata lagi Mujahid. Jadi orang rangkaian yang menyampaikan hadis ni disebut sebagai sanad. Kalau kita tengok daripada bawah, Rasulullah qala Rasulullah. Siapa yang dengar daripada Rasulullah? Ibnu Abbas. Siapa yang ambil daripada Ibnu Abbas? Tawus. Siapa yang ambil daripada Tawus? Kita naik ke atas, Mujahid. Kemudian Mansur sampaikan kepada Sufyan. Sufyan sampaikan kepada Yahya ibnu Sa'id. Kemudian sampai kepada Ali ibnu Abdullah. Dan akhir sekali sampai kepada Al-Imamul Bukhari. Jadi rangkaian ni lah disebut sebagai sanad. Kemudian seterusnya yang warna purple ni pula, matan. Apa maksud matan? Sesuatu yang jelas dan zahir. Pada istilah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Kita tengok. Tadi kita dah tengok yang atas tu nama-nama orang kan. Nama-nama orang yang ambil cerita daripada Rasulullah disampaikan kepada orang ni, orang ni, orang ni. Tu nama dia sanad. Kemudian matan dia pula, apa yang dia orang dapat daripada Rasulullah. Kalau kita tengok sanad matan dia sini, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa izastunfirtum fanfiru. Ni adalah matan. Apa yang Nabi kata? Tu maksud dia. Matan ni poin penting ataupun teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sesuatu sanad. Saya harap pelajar dapatlah. InsyaAllah kalau tak dapat nanti boleh tanya balik. InsyaAllah. Jadi saya nak ulang sikit je. Sanad-sanad dia adalah rangkaian perawi. Perawi-perawi yang bersambung-sambung yang mengambil hadis daripada Nabi disampaikan kepada orang lain. Itu adalah sanad. Matan tu pula apa cerita daripada Nabi yang dia orang ambil, tu nama dia matan. Sama ada matan hadis dan sebagainya. Kemudian seterusnya kita tengok peranan hadis sebagai sumber hukum. Peranan hadis sebagai sumber hukum. Yang pertama, kita terus beli yang pertama ya. Menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Jadi peranan hadis yang pertama sini dikata menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Maksud di sini adalah Quran dah cerita benda ni, kemudian dikuatkan lagi dengan hadis Nabi. Contohnya warna kuning, kita tengok firman Allah, faman syahida minkum asyhara falyasum. Tu daripada surah Al-Baqarah. Ni cerita tentang sesiapa antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ni cerita dalam Quran. Maknanya siapa yang tengok anak bulan tu kena puasa. Kemudian datang dalam hadis pula, an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Daripada Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan.
kerana bukalah, berhari raya lah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Jadi peranan hadis yang datang ni, dia bukan nak cerita, dia bukan permulaan cerita. Maknanya dia dah disebut dalam Al-Quran, tapi hadis ni datang untuk menguatkan lagi kewajipan berpuasa tu sendiri. Tu maksud dia. Peranan yang pertama, menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua pula, memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Perinci ni dia bagi detail lagi. Yang tadi menguatkan, yang ni dia bagi detail. Contoh firman Allah, wa aqimus salah, daripada surah Al-Baqarah, daripada Al-Quran. Maksud dia, dan dirikanlah kamu akan solat. Dalam Quran ada perintah untuk menunaikan solat, untuk kita semayang. Tapi kita macam mana semayang tu sendiri, kita tahu daripada mana. Al-Quran dia tak menerangkan secara detail, secara terperinci macam mana cara nak solat daripada awal sampai ke habis. Tapi perintah solat tu ada dalam Al-Quran. Jadi hadis yang terangkan. Tengok hadis yang Nabi tu, haddatsana Malik qala Rasulullah sallu kama raaitumuni usalli. Terjemahannya, Malik berkata bahawa Rasulullah bersabda, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Yang kedua ni, peranan dia adalah memperincikan isi kandungan. Quran suruh kita semayang, tapi kita tak tahu macam mana nak semayang. Maka Nabi yang menunjukkan tata cara, bagaimana cara nak memulakan solat daripada mula sampai habis. Itu maksud dia memperincikan isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran, seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Yang ni benda yang tak disebut dalam Al-Quran, tak sebut. Tetapi ada Nabi sebut perkara tersebut. Kita tengok sini. Anil Barra ibn Azib qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Nahana an khatamil dhahab wa lubasil harir. Daripada Al-Bukhari. Terjemahan dia, Al-Bara' bin Azib berkata bahawa Rasulullah memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara juga. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas, dan sutera. Yang ketiga ni, cerita dia menjelaskan hukum yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tak ada pun larangan bagi lelaki untuk tak boleh pakai emas dan tidak boleh memakai sutera. Tapi daripada mana datangnya tegahan ataupun larangan lelaki tak boleh pakai dua benda ni? Kita cari dalam Quran, kita tak akan jumpa. Kita akan jumpa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang-orang lelaki memakai dua perkara tersebut. Jadi saya rasa untuk kelas kita ni, untuk tajuk ni dia berat juga. Setakat ni dululah. Mudah-mudahan pelajar boleh memahami, boleh ulang video ni kalau tak faham, insya-Allah. Jadi nanti saya akan sediakan soalan untuk dijawab. Jadi setakat ni dulu. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.